Faktor yang ketiga adalah kesan kepekatan substrat. Sekiranya kepekatan enzim kita tetap, manakala kepekatan substrat kita tambah, kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim tersebut akan meningkat, seterusnya produk juga akan bertambah. Kita tengok graf ini. Kepekatan substrat melawan kadar tindak balas. Kita tengok semakin bertambah kepekatan substrat, semakin tinggi kadar tindak balas. Kita akan tengok kepekatan substrat ini dalam dua situasi. Pertama, di mana pada kepekatan substrat yang rendah. Apabila kepekatan substrat meningkat, kadar tindak balas meningkat kerana banyak pelanggaran berkesan di antara molekul substrat dan molekul enzim berlaku. Maksudnya, substrat dia akan melekat pada tapak aktif enzim menyebabkan berlakunya tindak balas dan menghasilkan produk. Tetapi dalam keadaan di mana kepekatan substrat ini rendah, bila kepekatan substrat rendah, maksudnya substrat itu sikit. Bila substrat itu sedikit, jadi masih banyak lagi tapak aktif enzim tidak diisi di sini. Ini bermaksud faktor pengehat dalam kes ini adalah kepekatan substrat. Faktor pengehat ni maksudnya dalam situasi ini apa yang hadkan kadar tindak balas ataupun apa yang tak cukup untuk lakukan tindak balas tersebut. So kita tengok kalau kepekatan substrat ni rendah, substrat tu sedikit. So maksudnya faktor pengehatnya adalah kepekatan substrat. Dalam keadaan di mana kepekatan substrat itu lebih tinggi, kepekatan substratnya banyak, semua tapak aktif enzim akan dipenuhi oleh molekul substrat. Jadi kadar tindak balas adalah malar. Ini meningkat, tengok graf ya, meningkat, kepekatan substrat meningkat, kadar tindak balas meningkat, sehingga di satu tahap kadar tindak balas adalah malar kerana semua tapak aktif enzim telah diisi oleh substrat. Peningkatan kepekatan substrat tidak akan meningkatkan lagi kadar tindak balas. Walaupun kita tambah substrat, tak akan ada lagi kadar tindak balas kerana enzimnya menjadi faktor pengehat dalam kes ini. So maksudnya gambar ni, walaupun substrat banyak, kadar tindak balas tak boleh berlaku, tetap malar juga kerana kepekatan enzim menjadi faktor pengehat dalam kes ini. Yang akhir sekali adalah kepekatan enzim. Dalam keadaan di mana kepekatan enzim adalah rendah, faktor pengehatnya sudah pastilah kepekatan enzim. Kesnya sama juga. Apabila kepekatan enzim semakin meningkat, tengok graf, kadar tindak balas juga akan meningkat sehingga di satu tahap dia berada dalam keadaan malar, di mana kalau dalam keadaan malar ini bermaksud tapak aktif enzim semuanya dipenuhi dengan substrat. Berbalik kepada asal, basicnya apabila kepekatan enzim meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Dalam keadaan di mana kepekatan enzim rendah, faktor pengehatnya adalah kepekatan enzim. Maksudnya had kepekatan enzim kat situ, tak cukup enzim, substrat yang banyak. So tak akan berlaku juga kadar tindak balas. Dalam kes yang kedua, di mana sekiranya kepekatan enzim yang lebih tinggi, kepekatan enzim yang lebih tinggi, samalah macam asasnya tadi.
Asasnya tadi, apabila kepekatan enzim meningkat, kadar tindak balas juga meningkat. Dalam keadaan kepekatan enzim yang lebih tinggi, lebih banyak molekul enzim memungkinkan tindak balas untuk hasilkan produk. So, sampai satu tahap, kadar tindak balas menjadi malar. Dalam keadaan ini, enzim tinggi. Maksudnya enzim yang banyak. Faktor pengehadnya adalah kepekatan substrat. Maksudnya substrat yang tak cukup. Okey, kita ulang sekali. Dua faktornya adalah kepekatan substrat dan kepekatan enzim. Okey, kamu kena tahu apabila kepekatan substrat bertambah, kadar tindak balas juga akan bertambah kerana pelanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim meningkat. Sama juga dengan kepekatan enzim. Yang kedua, kamu mesti tahu faktor pengehad. Dalam keadaan di mana kepekatan substratnya rendah, faktor pengehadnya adalah kepekatan substrat. Kalau di mana kepekatan substratnya tinggi, faktor pengehadnya adalah kepekatan enzim. Senang fahamnya, faktor pengehad ini adalah apa yang tak cukup dalam situasi tersebut. Okey.